Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar dan penonton podcast Sinar Harian. Bersama-sama saya Haizir Osman dalam segmen Plot Twist, di mana kita akan membincangkan isu-isu politik yang berlaku dalam negara pada ketika ini. Saudara, masihkah UMNO mendapat sokongan anak muda? Pada satu ketika yang lalu mungkin kita akan dapat merhatikan bahawa bentuk sokongan yang diberikan anak-anak muda terhadap UMNO itu begitu kuat. Tetapi melihat kepada bentuk sokongan yang dialami oleh UMNO itu sendiri di peringkat nasional, apabila sokongan yang mereka terima daripada rakyat terutamanya sejak beberapa tahun kebelakangan semakin merosot dan kesannya turut dirasai kepada bentuk sokongan anak muda terhadap parti tersebut. Terutama sekali dapat kita lihat perkembangan yang amat ketara berlaku apabila dalam PRU yang ke-15 yang lalu pada tahun lalu, apabila anak muda dilihat lebih cenderung untuk mengundi dan memilih parti-parti dalam gabungan Perikatan Nasional. Bagaimanakah UMNO untuk berdepan dengan situasi ini apabila mereka menjalinkan kerjasama dengan Pakatan Harapan? Adakah setting baru ini, bentuk baru ini dapat menarik sokongan anak muda ataupun menjauhkan anak muda daripada UMNO? Untuk menjawab soalan ini, saudara, bersama-sama saya di studio pada hari ini adalah seorang Exco Pemuda UMNO Malaysia yang juga merupakan Setiausaha Pemuda UMNO Selangor dan Ketua Pemuda UMNO Bahagian Selayang, saudara Shah Zanuriman. Assalamualaikum tuan. Salam. Terima kasih atas kesudian untuk datang ke program kami pada hari ini. Terima kasih juga sudi menjemput saya datang ke program Sinar. Baik, saya rasa saya akan terus kepada soalan saya pertama, itu melihat kepada bentuk sokongan yang diterima oleh anak muda terutamanya selepas PRU ke-15 yang lalu, apabila kita dapat lihat trend anak-anak muda khususnya lebih cenderung kepada Perikatan Nasional. Dilihat di media-media sosial dan perang saber yang berlaku pun kecenderungannya adalah ke arah Perikatan Nasional dan idea-idea yang dibawa oleh mereka. Adakah pada ketika itu dan pada ketika ini juga khususnya UMNO Barisan Nasional tidak dapat menjuarai ataupun memenangi perang cyber yang berlaku pada ketika ini untuk menarik sokongan anak muda terhadap UMNO dan Barisan Nasional? Ini kita cerita berkenaan perang cyber lah soalan dia lebih kurang. Okay, so ini pendapat saya secara peribadi, tapi sebelum tu saya ambil kesempatan untuk sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Sinar kerana atas kesudian menjemput saya. So berbalik pada soalan itu tadi, kita kena tahu susul galur UMNO itu sendiri. UMNO ini bukan ditubuhkan dari satu jalanan atau ditubuhkan atas berfahaman ekstremis ataupun berpaksikan perkara-perkara yang mengikut perkembangan ataupun individu tertentu. UMNO ini lahir di istana, lahir atas dasar semangat perjuangan Melayu itu sendiri. Jadinya base UMNO ini adalah khidmat bakti, dekat dengan rakyat. Tetapi bila bercerita berkenaan perang cyber, itu bukan core, itu bukan main business UMNO itu sendiri. Untuk kelemahan lah, senang cakap, itu adalah kelemahan besar UMNO, di mana UMNO bukan menjuarai perang cyber ataupun fokus main business dia adalah cyber. Sebab tu saya kena akur kekurangan UMNO adalah di dalam cyber ini sendiri, perang cyber ini sendiri. Tapi saya melihat daripada masa ke semasa kita telah mencipta pelbagai tim dan kita telah mencipta pelbagai gerak kerja dalam cubaan untuk menjuarai atau mengimbangi kekuatan Perikatan Nasional, terutama sekali dalam perang cyber yang kita tahu itu adalah jalan yang paling mudah, itu adalah jalan yang paling cepat untuk mendekati rakyat dan juga untuk menjuarai sesuatu isu. Baik tuan, apabila kita melihat pada perang cyber, di sana ada dua aspek lah terutamanya, iaitu aspek teknikal dia dan aspek konten. Dan mungkin cabaran yang paling besar untuk UMNO hadapi pada ketika ini ialah dari segi kandungan ataupun konten tu, kerana bagi pihak pembangkang di sebelah sana barangkali mudah untuk mereka memainkan sentimen agama, bangsa dan sebagainya, terutama sekali pada ketika UMNO pada ketika ini menjalinkan kerjasama dengan DAP. Bagaimana untuk mengatasi ataupun mendepani cabaran ini dari segi konten ini, kerana tidak mudah untuk menyampaikan ataupun menerangkan kepada rakyat berbanding kita menyampaikan fitnah yang lebih mudah tersebar. Cabaran. Okey, kalau kita bercerita bersoal cabaran ni, saya setujulah kan. Sebenarnya kita parti-parti dalam Malaysia ni pada ketika ni semua dah merasa jadi kerajaan dan merasa jadi pembangkang. Even UMNO itu sendiri bila kita tumbang 2018. Dan sejujurnya seronok jadi pembangkang ni. Pasal kita boleh balun tak ada air besok. Kerja kita balun tanpa kita fikir fakta ataupun tanpa kita fikir apa impact dia, kita just throw and then kita biarkan kerajaan menjawab. Tapi pada ketika kita menjadi sebahagian daripada kerajaan, sebarang faktor itu perlu diambil kira. So berkenaan dengan soalan cabaran itu tadi, ya saya mengakui cabaran itu memang besar. Cabaran itu memang sukar untuk diatasi. Tetapi kita cuba daripada masa ke semasa untuk
ke arah mengatasi cabaran tersebut dengan pelbagai strategi serta peningkatan kekuatan jentera itu sendirilah. 7 bulan telah berlalu selepas pembentukan kerajaan perpaduan melibatkan kerjasama Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Dalam tempoh itu, adakah UMNO dan Barisan Nasional sebenarnya sudah pun menjana satu kekuatan yang baru berbanding situasi yang mereka hadapi sebelum daripada kerajaan dibentuk untuk mengatasi kelemahan yang sebelum ini? Kalau sebelum ini UMNO 2018 mana yang saudara sebutkan sebentar tadi bergelar pembangkang, dan pilihan raya ke-15 UMNO mengalami penurunan dari segi bilangan kerusi. Adakah dengan kerjasama yang dijalinkan dengan Pakatan Harapan, UMNO dapat kekuatannya semula untuk menarik sokongan anak muda khususnya? UMNO dapat sokongan anak muda untuk peringkat dengan bila mana bekerjasama dengan Pakatan Harapan ni. Saya rasa kita bukan dapat menarik sokongan, kita lebih kepada menjalinkan satu kerjasama dengan kumpulan yang kita tak pernah bekerjasama sebelum ini, iaitu golongan Pakatan Harapan ni lah, di mana kita lihat, baru kita faham di mana mereka juga ada kekuatan tersendiri, mereka juga ada peminat tersendiri, mereka juga ada hardcore mereka sendiri. Kita dah explore dengan bila mana kita bersama Muafakat Nasional dengan sahabat kita PAS pada satu ketika dulu. Pada ketika Pakatan Harapan ni, kita sedar kita memasuki dunia mereka, dunia baru yang kita tak terjangka dan tak terjangkau sebelum ni. So kita tengah cuba untuk bekerjasama dengan sebaik mungkin, dan kita kena akur dan juga menerima hakikat bahawa UMNO baru selesai menjalani pemilihan parti, dan sudahlah baru habis pilihan raya dengan satu keputusan yang cukup mengecewakan. Kemudian kita masuk pula dengan pemilihan parti. So perkara proses yang terjadi dalam UMNO ini berlaku dengan cukup pantas, kan? Maksudnya untuk UMNO itu sendiri berehat, saya lihat kita tak ada masa lagi dah untuk berehat. Kita PRU ke-15 masuk pemilihan, sekarang ni fasa PRN. So segala perkara perlu dilakukan dengan pantas, dan kita sendiri sebagai ahli parti kena adapt. Kita kena adapt diri kita, dan kita kena sampaikan maklumat tu segera kepada peringkat bawahan supaya kita dapat facing cabaran demi cabaran yang mendatang. Dinamika politik yang berlaku begitu pantas seperti yang saya sebutkan sebentar tadi menyebabkan UMNO perlu adapt dengan pantas juga. Apabila UMNO pada satu ketika merupakan satu kuasa besar memerintah negara ini selama 60 tahun, tetapi akhirnya tumbang pada tahun 2018 dan pada ketika ini kembali menjadi kerajaan. Bagaimana bentuk sokongan yang pernah diraih oleh UMNO pada satu ketika dahulu terhadap anak mudanya, program-program UMNO mendapat sokongan, program-program puteri mendapat sambutan yang begitu menggalakkan, tetapi untuk mengembalikan semula zaman emas pemuda dan puteri itu pada ketika ini, bagaimana caranya? Saya rasa pada ketika ini zaman emas itu cuma boleh dicapai dalam satu jangka waktu mungkin sekitar lagi 5 ke 10 tahun, kerana kita untuk kita bangkit daripada satu kekalahan selepas 60 tahun memerintah itu adalah agak sukar. Tapi takdir Allah tu mengatasi segala-galanya. Di saat kita dah bersedia PRU ke-15 untuk sekali lagi diambang kekalahan, tapi Allah telah menempatkan UMNO di dalam sebahagian daripada kerajaan. So untuk mengulangi zaman emas UMNO tu, saya rasa istilah zaman emas tu berbeza. Kerana mungkin UMNO pada satu zaman hanya ada satu ataupun dua gabungan yang besar. Pada ketika ni parti-parti yang baru terlalu banyak. So untuk kita mencipta zaman emas itu bergantung kepada definisi zaman emas tersebut. Saya rasa kita boleh menjadi satu tunggak yang menyatukan semua parti-parti ataupun satu golongan Melayu yang dominan dan juga bersifat menerima keterbukaan di dalam masyarakat Malaysia tu. Itu saya kira zaman emas yang patut didefinisikan dengan cara baru. Tak boleh dibandingkan dengan zaman emas dulu. Kita kena cipta zaman emas kita sendiri. Untuk menarik semula sokongan anak muda kepada UMNO berbanding pada ketika ini, mungkin kebanyakan mereka cenderung kepada idea-idea Perikatan Nasional. Adakah di dalam UMNO itu sendiri wujud peluang ataupun menyediakan ruang yang seluasnya secukupnya untuk anak muda grow, untuk mereka membina kerjaya politik mereka, untuk mereka berkembang dari segi sahsiah mereka dan sebagainya dalam UMNO? Adakah wujud peluang sedemikian dalam UMNO untuk membolehkan anak muda berkembang dan grow dalam UMNO? Saya kira pada ketika ini UMNO telah melakukan banyak fasa perubahan. So untuk anak muda grow dalam UMNO ni adalah satu
soalan yang subjektif. Pertama sekali sebelum kita masuk dunia politik ni, kita kena tanya apa yang kita nak. Adakah kita nak cari makan dalam politik? Adakah kita nak berjuang atas dasar kita minat dengan perjuangan parti politik yang kita masuk tu, ataupun kita sekadar masuk untuk mengikut kawan-kawan. So definisi grow tu berbeza berdasarkan apa yang diri anak muda itu nak, kan. Kalau dia mencari satu platform untuk membina kerjaya, saya rasa definisi kerjaya dalam politik ni adalah pilihan terakhir lah, kan. Pasal apa, bila bercerita dengan politik ni, dia melibatkan pengorbanan, dia melibatkan banyak sacrifice daripada segi ketidaktentuan masa depan, pemilihan, apa-apa boleh jadi. Ini bukannya satu penjawatan awam ataupun penjawatan tetap yang boleh 3 bulan lagi confirm lah, tak ada. Dia satu risiko yang perlu diambil kira, dan saya rasa itu yang membuatkan anak-anak muda ini perlu sedar bahawa mereka join politik ini atas dasar faktor kenapa mereka memilih parti tersebut, dan mereka melihat sesuatu yang kebaikan yang ada parti itu tawarkan, terutama sekali UMNO lah. Dan untuk menjawab soalan tu, saya setuju. Ruang telah dibuka seluas-luasnya untuk pimpinan parti. Kalau kita lihat perubahan demi perubahan dalam UMNO telah dilakukan, dan menjelang PRN Negeri Melaka, Johor, Presiden telah memberi platform yang cukup luas dan cukup besar kepada anak muda untuk mengambil alih dan menerajui pilihan raya tersebut. So itu salah satu part of grow. Dan juga kita lihat pada ketika ini, selepas pemilihan parti juga, perubahan melibatkan hampir 60% pucuk pimpinan berubah. Maksudnya anak muda itu sentiasa diberi ruang, diberi peluang, tetapi bagaimana peluang itu diambil, kena tepuk dada hanya selera. Daripada perkembangan tersebut, adakah saudara menjangkakan dalam PRN yang akan datang ni juga UMNO akan memberikan ruang yang cukup besar kepada anak-anak muda untuk diletakkan sebagai calon? Kalau pimpinan parti merasakan anak muda itu layak untuk duduk di seat tersebut, saya rasa peluang perlu diberikan. Kita kena tengok kriteria. Saya tak boleh jump to conclusion anak muda perlu diberi peluang, anak muda perlu diberi peluang. Kita kena tengok area by area, bahagian by bahagian, dun by dun. Mungkin faktor di Kedah berbeza dengan di Kelantan, Kelantan berbeza di Selangor. Dalam konteks saya sendiri, dalam Dun Kuang, kebarangkalian kita untuk berlawan di seat bersatu itu, faktornya 45,000 pengundi. Daripada situ 26,000 anak muda, kan. Mungkin faktor-faktor dun, faktor-faktor sentimen, faktor-faktor itu perlu dijadikan penanda aras dalam pimpinan untuk menentukan siapakah calon. Tapi untuk pemuda sendiri, saya dimaklumkan oleh Dr. Akmal, YB Dr. Akmal, kita memang cuba sedaya upaya untuk memaksimumkan sebanyak mungkin penglibatan anak muda dalam pilihan raya negeri. Tapi kita masuk untuk menang. Kita bukan masuk sekadar masuk atas dasar ini kota pemuda, ini kita nak anak muda perlu diberi peluang. Jangan. Saya tak setuju dengan fakta tu. Kita bukan sekadar peluang, kita kena masuk gelanggang dan menang. Apabila saudara mengatakan bahawa kita masuk gelanggang dan menang, itu menunjukkan bahawa kita bersedia untuk memasuki arena pilihan raya negeri pada ketika ini yang semakin hampir. Adakah mampukah UMNO untuk sekurang-kurangnya mengekalkan kerusi yang sedia ada, 5 kerusi DUN, ataupun UMNO sebenarnya sudah mampu untuk memasang impian yang lebih besar untuk menambah kerusi dan membantu kemenangan bersama dengan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan negeri di negeri Selangor? Saya dimaklumkan secara peribadi sekitar UMNO Barisan Nasional dalam konteks Selangor ini bertanding 11 kerusi, dan pastinya kita sebelum ini kita memenangi 5 kerusi. Kita tak naklah jadi penumpang di dalam gabungan kerajaan paduan di dalam negeri Selangor ini. Jadinya saya rasa sasaran Barisan Nasional Negeri Selangor, UMNO Negeri Selangor, sekiranya kita bertanding 11, kita kena menang at least 11 tu sendiri. Kita kena all out sebaik mungkin untuk pastikan kita part of kemenangan yang ada tu. Bagaimana peluang untuk UMNO menarik semula sokongan anak-anak muda di kawasan bandar terutamanya? Kerana barangkali UMNO sebelum ini kekuatannya dilihat di luar bandar. Bagaimana untuk menarik sokongan anak muda di bandar agar mereka juga mempunyai aspirasi yang sama dan mampu untuk menterjemahkannya dalam undi kepada UMNO dan Barisan Nasional? Macam saya katakan tadilah, kita definisi bandar ni satu
definisi yang terlalu terbuka. Kita tengok kalau tuan bercerita berkenaan dengan Damansara, majoriti penduduknya adalah bangsa Cina, bukan bangsa Melayu kan. Mungkin daripada konsep UMNO itu sendiri, Melayu itu sendiri, di dalam setiap bahagian di dalam bandar tu kita ada. Dan budaya UMNO Damansara, pemuda UMNO Damansara berbeza dengan pemuda UMNO Dalam Selayang. Maksudnya pemikiran mereka berbeza, golongan mereka berbeza, gaya mereka berbeza, dan mereka perlu melakukan perubahan itu kerana mereka je yang tahu situasi pemuda Damansara ataupun anak muda Damansara itu apa yang mereka mahukan. Dan saya rasa kita telah ada satu garis penanda yang aras, satu orang kata apa tu, KPI ataupun piawaian. Maksudnya untuk bandar ni mereka perlu mentadbir bahagian mereka sendiri dengan cara yang hanya mereka saja yang tahu. Kita tak boleh bagi arahan, pusat tak boleh bagi arahan, okey, pemuda, kita ambil contoh paling senang Damansara lah, Damansara atau Subang, you kena buat A, B, C, D. Tak boleh. Kerana mereka je yang tahu cara nak tackle pengundi ataupun pemuda di sana kan. Kita mungkin boleh cerita, kita boleh lakukan sukan rakyat ke apa semua di dalam kawasan bandar. Mungkin mereka lebih gemar kepada tengok wayang, e-sport ataupun satu golf. Sekarang bola golf tu dah jadi satu benda yang normal. So berbeza. Di dalam bahagian lain berbeza, terutama sekali bandar, pendekatan mereka juga perlu berbeza dalam memastikan anak muda mendekati UMNO dan bersama-sama dengan UMNO. Dalam konteks di Selangor, Perikatan Nasional khususnya membayangkan bahawa mereka mampu untuk menawan Negeri Selangor atas keyakinan bahawa 33 kerusi daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri ini merupakan peratusan pengundi Melayunya tinggi, lebih 60%. Jadi mereka menyangkakan bahawa mereka mampu untuk menang majoriti mudah sekurang-kurangnya 29 ke 33 kerusi bagi membolehkan mereka menawan Negeri Selangor. Adakah itu sebenarnya satu cabaran kepada UMNO kerana mereka menjangkakan mereka akan mampu untuk menang kerusi-kerusi yang majoritinya Melayu, walhal sebelum ini kekuatan UMNO adalah untuk mendapatkan undi Melayu. Apa komen saudara tentang keyakinan PN? Ya, saya pernah berbual dengan sahabat-sahabat daripada Perikatan Nasional. Saya mendefinisikan mereka ni sahabat kerana kita pernah bersama dengan mereka pada satu waktu dulu, terutama sekali di kalangan PAS lah. Saya nampak keyakinan mereka tu terlalu tinggi sehingga saya kadang-kadang saya ada cakap juga, jangan confident sangat. Confident ni boleh membunuh. Pasal faktor politik ni dinamik, dia boleh bertukar pada bila-bila masa. Tetapi mereka menyasarkan begitu atas dasar, yelah, bila nak masuk gelanggang, motivasi tu kena ada kan. So kita pun cakap, kita masuk ni nak menang, kita masuk untuk kalah. So sewajarnya lah mereka mengeluarkan statement tersebut. Kalau mereka kata mereka nak kalah tu pun jadi, kita pula jadi risau kenapa statement tu dikeluarkan. Jadinya saya rasa itu adalah satu perang propaganda yang mereka cuba nyanyikan kan. Kita kena ingat PAS ada dia punya hardcore dia sendiri. Begitu juga dengan Bersatu, dia ada hardcore dia sendiri yang mungkin dia sekadar menumpang apa yang ada pada PAS. Tapi dalam konteks UMNO, kita ada hardcore kita sendiri. Dan selepas kita bekerjasama dengan Pakatan Harapan, kita sedar Pakatan Rakyat juga ada hardcore mereka sendiri. So macam mana dia kata dia boleh control the whole cake tanpa ada penglibatan ataupun tanpa ada contribution daripada UMNO ataupun PKR itu sendiri. Saya rasa tak adil lah untuk you jump to that dia boleh dapat 100% Malay votes tu. Saya ni cuba bercakap habis berlapik ni kan, sebab ini pertama kali dengan Sina kan, Sina band saya pula nanti kan. Tapi sebenarnya banyak je bahasa mudah yang kita boleh sampaikan. Cakap je. Jangan risau. Okey. Okey, satu lagi kebimbangan lah yang sering wujud dalam kalangan pengundi-pengundi ataupun ahli-ahli UMNO bahawa kerjasama yang dijalinkan dengan DAP khususnya dan Pakatan Harapan secara umumnya masih belum blend in. Terutama sekali di peringkat akar umbi yang masih kefahaman belum dapat menerima bahawa kerjasama ini perlu dilakukan atas arahan pihak atasan dengan pembentukan kerajaan perpaduan itu. Bagaimana jika perkara ini masih lagi belum settle? Bagaimana mereka mahu menggerakkan jentera di peringkat akar umbi jika kefahaman ini masih lagi belum sampai ke peringkat bawahan? Kita tak boleh kata tak settle lagi. Dia mungkin belum 100% lah. Baru 7 bulan baru gabungan ni. Kita boleh katakan dimutamatkan dalam 2 ke 3 bulan atau 3-4 bulan, whatever it is, terlalu awal untuk kita kata
belum di blend in. Macam mana di peringkat Selangor kita dah ada perjumpaan di peringkat negeri, kita dah ada perjumpaan di peringkat bahagian, dan di akhirnya bila mana PH ni kuat di kawasan tersebut, kita realise sebenarnya yang memimpin mereka juga adalah kawan-kawan kita, adalah satu generasi dengan kita, dan kita pun senang sebenarnya nak masuk. Cuma mungkinlah akar umbi ni daripada segi penerimaan politik, kita bergaduh dah lama, penolakan tu dah lama, itulah susah. Tapi bila kita nak rasionalkan masing-masing tu, pimpinan setempat kena mengambil tanggungjawab yang lebih berat, mengambil tanggungjawab yang lebih besar. Dia tak boleh semuanya diserahkan kepada negeri, tak boleh semuanya diserahkan kepada pusat. Kita kena sendiri, orang kata tu bahasa mudahnya mingle around, ataupun bersama-sama dengan mereka supaya mereka sendiri dapat adapt kita, dapat bersama dengan kita. Tapi gabungan ni terlalu baru. So kita perlu, saya sendiri secara peribadinya, kita perlu letak apa do and don't saja, kan. Jangan melukakan hati yang ini, jangan melukakan hati kita. Jaga statement tu, jaga pergaulan tu. Tapi alhamdulillah saya takdirnya di Selayang kita cepat sikit untuk blend in, dan hampir selesai dah pun. Kita dah 2-3 kali perjumpaan, tapi saya sendiri secara selaku Ketua Pemuda Selayang, kita letak penanda aras. Okay, ini yang you kena buat, ini yang kita kena buat. You ada problem, kita tolong. Kita ada problem, kita tolong. Pasal pemuda di peringkat Parlimen Selayang, paling mudah contohnya, Don Lawang tu adalah Ketua Pemuda, YB Chua Wikiat. So kita tahu dia pun dah lagi expert pada kita. So dia kata, Syah, kita buat ni je, kan. You ada problem, kita backup. Kita ada problem, kita panggil you. Kita tahu you punya jentera ramai, kita punya expert kita dekat sini, expert kita dekat sini. So kita saling melengkapi lah. Tapi kalau masing-masing nak tunjuk kekuatan, saya rasa itu yang masalah tu. Secara peribadi saya rasa dah sampai selesai dah. Adakah itu sebenarnya memberikan gambaran bahawa di peringkat negeri Selangor ataupun di peringkat Selayang khususnya, persepakatan itu telah pun cukup kuat, dan PH dan BN ini bersedia untuk memasuki arena pilihan raya negeri tak lama lagi? Dalam bahasa kasarnya, suka tak suka, bersedia tak bersedia, pilihan raya datang juga, kan. You sedia tak sedia, you tak sedia, you kalah lah. Itu je jawapannya. Siapa suruh bagi tu tak bersedia? Kita dah bagi direction, kita dah bagi naratif, kita dah bagi arahan lah. You kena bersedia, pilihan raya nak masuk. You nak menang, you kena sama dengan ni. Kalau you stand alone, you tak boleh nak menang. Itu realiti ataupun sifir matematik yang ada. So kalau bahagian tu masih lagi dindong ataupun cabang ke, kalau mungkin amanah ni konsepnya lain ke, terpulang kepada mereka untuk melambatkan persefahaman tu. Tapi saya lihat selaku, dalam konteks ni saya jawab selaku Setiausaha Pemuda UMNO Negeri Selangor, saya lihat untuk level pemuda kita dah hampir selesai dah. Kita dah ada kesefahaman, dan pada hari Jumaat ni juga kita ada pelancaran jentera peringkat Negeri Selangor di Bangi, dan saya rasa persiapan pun dah hampir 80%. So kita dah tak ada patah balik dah ni. Kita akan terus jalan ke depan je. Pilihan raya negeri sepatutnya membincangkan tentang isu-isu setempat, isu-isu negeri, berbanding dengan pilihan raya umum yang membincangkan isu-isu nasional. Tetapi disebabkan pada ketika ini kebanyakan isu-isu nasional juga akan memberikan impak kepada di peringkat negeri ini. Jadi apa strategi UMNO khususnya untuk memberikan penerangan kepada rakyat, bukan sahaja kepada ahli UMNO di peringkat bawahan, untuk dalam konteks negeri Selangor? Adakah UMNO akan menggunakan pendekatan kejayaan negeri Selangor sebelum ini di bawah pentadbiran Pakatan Harapan, ataupun akan menggunakan isu-isu nasional, sebagai contoh pentadbiran Pakatan Harapan dan BN di peringkat pusat? Strategi UMNO di negeri Selangor. Pada ketika ini strategi UMNO khususnya pemuda, kita lebih fokuskan kejayaan demi kejayaan yang Kerajaan Pakatan Harapan di bawah Menteri Besar sedia ada ini capai dalam tempoh mereka memerintah tu. Suka tak suka, mereka datang dengan pelbagai inisiatif, kebaikan dan juga pakej-pakej rancangan yang mereka tawarkan. Itu yang pertama kita akan cuba highlightkan. Dan saya setuju, di akhirnya kita kena sedarlah, pusingan kedua pilihan raya nanti faktor nasional tu akan memainkan peranan, dan itu di luar bidang kuasa kita. Kalau kita kata, saya pun tak nak retorik, base saya ni tak suka retorik. Kalau kita jangkakan kita akan menang seperti mana pilihan raya ke-14, pilihan raya ke-15 tu, percayalah, minggu terakhir tu adalah satu minggu yang kritikal, di mana sentimen nasional tu dia akan contribute 20 to 30% untuk swing voters punya tu, kan. Itu di luar bidang kuasa saya, adalah percaturan peringkat tertinggi
macam mana mereka nak olah. Kita akan cuba capture 70% to 80% before last mood punya swing ni. Kan, tawaran-tawaran saat akhir yang mana pucuk pimpinan kena lakukan, ataupun offer-offer menarik yang perlu dilakukan pada pusingan terakhir itu, supaya kita dapat extra 20 to 30%. Extra 20-30% ni akan menukar game nanti. Pada ketika ni kita cuma fokus ground dan juga persiapan apa semua, yang mana akan menyumbang kepada 60 ke 70%. Last minute tu yang akan memainkan peranan. Pada ketika ini, masing-masing pihak rasanya memainkan perang psikologi lah. Macam Perdana Menteri menyangkakan bahawa 2 negeri pembangkang akan jatuh kepada kerajaan perpaduan. Pada masa yang sama, PN juga melontarkan keyakinan mereka mampu untuk menyapu bersih ke 6 negeri. Perang psikologi yang berlaku pada ketika ini. Dan sebenarnya yang saya nak tanyakan, adakah PRN ini dia akan jadi satu referendum rakyat kepada kerajaan perpaduan yang ada pada ketika ini untuk menunjukkan bahawa mereka sama ada menyokong ataupun tidak menyokong kerajaan perpaduan? Adakah ia satu referendum? Untuk saya menyokong sama ada ini referendum atau tidak, kita kena tunggu dan lihat lah. Cuma saya rasakan di negeri-negeri tertentu ni mesejnya berbeza. Kan, kita ambil contoh Terengganu, mungkin signalnya berbeza. Kita tengok gelombang kebangkitan BN pada ketika ini memang tengah ombak Lautan Biru tu tengah memuncak. Kan, Pening adalah ball game Pakatan Harapan yang dominan, begitu juga di Selangor. So kalau kita nak bertanya berkenaan dengan referendum ataupun mesejnya, kita kena tunggu dan lihat. Saya cuma berani menyatakan bahawa gelombangnya berbeza berbanding dengan parlimen, di mana kita parlimen adalah untuk membentuk kerajaan persekutuan. Kali ini adalah untuk membentuk kerajaan negeri. Sentimennya berbeza, naratifnya juga berbeza, dan juga penglibatannya juga berbeza. Manifesto tu kena selari dengan apa keperluan di peringkat DUN tu. Dia tak boleh bercerita berkenaan dengan persekutuan, kan? Dan mesej atau signal tu kalau nak disampaikan pun, tetap kerajaan persekutuan adalah kerajaan pimpinan PH dan BN. So kita kena baca semua itu selepas pilihan raya negeri itu nanti. Baik, ini mungkin soalan yang di penghujung. Saya baru nak panas, dah hujung dah. Dah nak kasih sebenarnya apa ni? Adakah saudara akan bertanding dan disebut-sebut rumus bahawa saudara akan bertanding di Don Kuang lah, tempat saudara aktif dalam kegiatan politik ni? Adakah benar dakwaan ini ataupun tidak berasas? Saya tak boleh melangkaui keputusan parti lah. Parti kena umumkan. Saya cuma sampaikan apa yang terbaik, saya cuma buat apa yang terbaik, dan saya cuma beri apa yang termampu saya lakukan. Sebab itulah saya lambat hari ini pasal faktor-faktor di kawasan. Saya percaya parti terutama sekali Presiden Wak Imah, apa juga lontaran ataupun cecaan yang diterima oleh beliau, kita kena lihat satu keberanian beliau yang tak ada adalah untuk membersihkan UMNO tu sendiri. Kan, maksudnya untuk you jadi calon tu pada ketika di bawah pimpinan Presiden ni, you kena menepati kriteria A, B, C, D tu. Kan, so kita kena ada markah lah, markah kat sini berapa persen, ya, berapa persen. Kalau itu yang diambil kira, mungkin saya berpeluang lah. Tetapi kalau seandainya faktor-faktor lain yang diambil kira, mungkin tak ada lah kot. Allahualam, saya tak tahu. Saya sekadar melakukan apa yang terbaik je lah. Saya bersedia dengan sebarang kemungkinan, dan saya dah bersedia bersama Jentera Pemuda Selayang dan juga Selangor untuk memasuki medan pilihan raya negeri tu. Kita dah ready. Kalau ada peluang, saya akan all out, dan kalau tidak pun saya berjanji saya akan tolong siapa juga calon yang UMNO letakkan di dalam Don Kuang, kerana Don Kuang adalah satu-satunya Don yang UMNO bertanding dalam Parlimen Selayang. Baik, sebagai penutup, peluang UMNO untuk menang bersama-sama dengan Pakatan Harapan dan menerjui sekali lagi kerajaan negeri Selangor. Saya pada ketika ini secara jujurnya lah, kan, kalau masing-masing pun boleh nak retorik, nak bercerita dia boleh tumbangkan 6 negeri, dia boleh dapat semua undi Melayu, saya sendiri pun perlu menyatakan keyakinan kita akan pastikan kemenangan 11 kerusi yang UMNO pertandingi dalam pilihan raya negeri kali ini, dan kita akan pastikan kita menyumbang kemenangan menjadi sebahagian daripada kerajaan. Jangan lupa satu perkara kelebihan UMNO, di saat 6 negeri ini berlakunya pilihan raya, kita ada jentera tambahan daripada negeri-negeri yang tidak bertanding. Itu adalah satu, orang kata tu, gerombolan askar perang yang akan turun membantu negeri-negeri. Ini saya cerita strategi UMNO, saya share sikit. Jangan lupa kekuatan UMNO. Di saat
Di saat mereka terlalu yakin, mereka tak buat apa pun, mereka boleh menang, kita lihat, kita tunggu dan lihat peperangan sebenar tu nanti. Yang mana saya rasa ini kita akan jadi epic lah ni. Dan bagi UMNO, ini adalah the last bastion. Kita kena menang untuk kita berada di dalam kejayaan tersebut. Kita tak boleh jadi penumpang, kita kena jadi playmaker dan kita kena contribute dalam kemenangan tersebut. Itu yang paling penting. Baik, Saudara Shah, terima kasih atas perkongsian selama lebih kurang setengah jam kita bersiaran. Pada kali ini dalam sesi podcast, adakah anak muda masih memberikan sokongan kepada UMNO? Banyak cabaran yang perlu dihadapi oleh UMNO khususnya di Negeri Selangor dan parti-parti yang lain juga untuk berdepan dengan pilihan raya negeri yang akan diadakan tidak berapa lama lagi. Apapun saudara, di peringkat rakyat kita laksanakan tugas dan tanggungjawab kita untuk memilih dan dengan penuh kesedaran dan tanggungjawab dan meletakkan kayu ukur ilmu dan wahyu itu sebagai panduan dan pegangan kita, bukan kayu ukur emosi dan sentimen semata-mata. Kepada saudara semua, jika anda ingin mengikuti sesi-sesi kami yang lalu, anda dialu-alukan untuk mengikuti Spotify Sinar Harian, dan anda juga dialu-alukan untuk mengikuti platform media sosial kami sama ada di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Instagram dan sebagainya. Dan sila layari www.sinarharian.com.my untuk mengikuti perkembangan berita dalam dan luar negara. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. Saya Haizir Osman, ini adalah Plot Twist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.